So, sebelum kita mula tajuk hari ni, saya nak bagi tahu dulu PBD fasa kedua. Apa benda PBD fasa kedua ni? Okey, so PBD fasa kedua ni saya bahagikan kepada dua kelas. Okey, dua kelas ni apa? Dua kelas yang mana cikgu? Okey, dua jenis, bukan dua kelas, dua jenis. Okey, kalau sebenarnya bahan ni saya dah bagi dah dekat dalam Google Classroom, tapi takut awak tak faham, so saya explain lagi sekali. Okey, so dekat sini awak tengok yang saya highlight kat sini. Okey, yang saya highlight kat sini, kalau awak tengok kat sini kan. Ni. Okey, kat sini adalah 3 UUM, 3 UKM. Ni, nampak tak ni? Ni. Okey, awak tengok. Ini adalah khas untuk 3 UM dan 3 UKM. Kenapa saya kena mention? Sebab untuk 3 UM sampai 3 UKM, penilaian dia lain. Okay, dia tak sama untuk kelas belakang. Sebab bila saya tengok untuk PBD fasa 1 yang buat, okay, awak dah buat kesalahan. Okay, sorry saya terpaksa cakap ni. Saya rasa Pavitra kelas 3 USM kan. So Pavitra dengan Siti Maisarah, siapa lagi? Rasa macam Ruby Sri pun sama kat kot. Okay, dah buat kesalahan. Kenapa saya kata dah buat kesalahan? Untuk kelas USM, okay, kena buat BAM. Untuk ni PBD fasa 1 tau. Yang saya explain ni PBD fasa 1. Yang saya tengah cakap ni PBD fasa 1. Okay, PBD fasa 1 untuk 3 USM, 3 UUM, dua kelas ni kena buat BAM. Okay, tapi untuk 3 UTHM, saya benarkan buat lampu kecemasan. Sebab lampu kecemasan ni tak sesusah ataupun tak complicated macam BAM. Kenapa cikgu nak dera kami? Cikgu, biarlah kami buat macam 3 UTHM. Kalau macam tu, baik awak pindah daripada 3 USM masuk 3 UTHM. Kita bagi pengelasan kat sini. Untuk pelajar kelas depan, kita bagi macam ni. Untuk pelajar kelas belakang, kita bagi macam ni. Kalau macam tu, awak pindah kelas belakang. Okay? So, untuk sesiapa yang dah buat, dah hantar, tak apa, saya maafkan. Tapi untuk yang belum hantar, awak kena buat BAM. Untuk 3 USM, 3 UUM, kena buat ni. Untuk 3 UTHM, ya betul, awak buat lampu kecemasan sahaja. Sebenarnya ada satu pilihan lagi, iaitu hot pack, cold pack. Tapi disebabkan sekarang ni musim COVID, awak tak boleh pergi sekolah. Dan kat sini awak kena ambil bahan kimia. Bahan kimia dia apa? Amonium klorida. Amonium klorida tu tak boleh beli dekat Shopee. Shopee tak ada jual. Sebab tu yang ini saya tak bagi buat. Amonium klorida dengan natrium hidroksida. Natrium hidroksida ni tak ada masalah. Natrium hidroksida ni nama lain dia adalah garam. So garam boleh dapat dari rumah. Tapi awak kena buat hot pack dengan cold pack. Dua sekali. So sebab tu saya kata, buat saja BAM. Sebab BAM ni boleh beli item tu, barang tu dari Shopee. Dan awak tak payahlah beli sekali banyak, beli sikit je. Kalau contoh seandainya dapat banyak, share dengan kawan. Okey. Sebab kawan awak, Farhan Amira, dia dah settle dah, dia dah buat dah. Dia dah buat dan benda tu dah settle. Saya dah dapat dia, Farhan. Saya dah dapat dah, saya dah tengok dah. Cuma saya tak sempat nak tanda lagi. Nanti saya tanda. Okey? So ingat pesanan saya untuk sesiapa yang belum buat lagi, sila buat BAM untuk 3 USM dan 3 UM. Untuk 3 UTHM, kita benarkan, bukan saya seorang sepatutnya semua cikgu form 3 akan buat macam tu. Dia ikut kelas ni. Ikut ranking kelas. So contoh untuk PBD fasa 2 ni, okey, PBD fasa 2 kita benarkan, sekejap saya nak padam ni. Okey, PBD fasa 2 untuk 3 UM sampai 3 UKM. Okey. Apa yang awak kena buat? Okey, apa yang awak kena buat? Okey, ini adalah tajuk bab 6.
Okay, kalau awak tengok kat sini adalah pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Subtopik dia adalah pengiraan kos tenaga elektrik. Tapi, apa benda awak kena buat? Standard pelajaran dia, memahami konsep bangunan hijau dalam konteks tempatan dan global. So, nanti awak kena tengok dekat buku teks. Sebab dekat buku teks tu ada. Cuma dekat buku teks tu saya dah modified. Saya tukar. Sebab kat buku teks tu, kalau ikut buku teks, kalau awak tengok buku teks, muka surat 202. Okay, kejap ya. Saya stop sharing. Okay, awak tengok ni. Buku teks, muka surat 202. Ni adalah buku teks muka surat 202. Okay, muka surat 202 ni kat buku teks, dia kata mereka cipta sebuah bangunan hijau. Memang awak nak buat sorang-sorang memang takkan mampu. Sebab tu saya dah tukar, saya dah alter PBD fasa 2 ni, saya tukarkan kepada benda yang awak boleh buat. Okay, saya dah tukarkan ni saya dah tukarkan ni. Tapi dia punya aspek tu masih sama. Kecekapan tenaga, penjualan tenaga, peralatan menyai star ranking. Benda yang sama je. Okay, so kita tengok balik tadi. Sebab takut nanti awak tak faham apa benda yang saya nak suruh awak buat. Okay, so kalau awak tengok kat sini. Okay, kejap ya. Okay, kalau awak tengok kat sini. Okay, so apa yang pelajar perlu buat? Okay, pelajar dikendaki menyediakan satu persembahan multimedia secara berkumpulan. Okey, ini adalah tas tahun lepas. Memang betul dia berkumpulan. Tahun lepas berkumpulan. Tahun ni boleh buat berkumpulan untuk persembahan multimedia ni. Senang cakap, untuk 3 USM boleh buat berkumpulan. Tapi kumpulan tak boleh lebih daripada 3 orang. Tak boleh lebih. Maknanya maksimum 3 orang je. Lebih 3 tak boleh. Okey, boleh faham tak kat sini? Boleh faham tak? Boleh, cikgu. Okey. Untuk 3 lain. Okey, sebab kalau ikut kat sini, kalau ikut tajuk kat sini kan, kalau ikut header kat sini dia kata untuk 3 UM, 3 UKM, betul tak? Okey, contoh 3 UUM tanya. Okey, cikgu boleh tak kalau saya nak buat persembahan multimedia cikgu? Saya tak nak buat yang part saya. Okey, part awak tunggu sekejap, kita bincang. Okey. Untuk 3 UUM dengan 3 THM, okey, apa yang awak kena buat? Okey, yang ini dia macam leceh sikit lah. Saya cakap terang leceh sikit. Sebenarnya dia leceh sebab apa? Sebab awak kena buat buku scrap. Benda yang sama. Tajuk yang sama. Bezanya awak buat buku scrap. Okay? Buku scrap berkumpulan. Okay, tapi kali ni sebab kita hantar secara digital. Betul tak? So, hantar secara digital. Awak buat folio dalam bentuk online. Okey, apa benda tu cikgu? Saya tak faham. Okey, senang cakap, dekat laptop awak ada Word kan? Okey, dekat laptop ada Word, betul tak? Laptop yang peranti yang kerajaan bagi tu ada Word, betul tak? Ke tak ada Word langsung? Ada tak? Tolong feedback siapa yang ada laptop kerajaan tu. Ada tak Microsoft Word? Ada. Ada. Okey, so ada, tak ada masalah lah. Okey. So sekarang ni boleh buat folio juga. Okey. So, disebabkan sekarang ni kita musim PKP, okey, saya benarkan lagi. Saya benarkan lagi Okey. Folio ni berkumpulan sama macam tadi. Maksimum 3 orang. Okey? So, ini adalah untuk kelas 3 UPM sampai ke bawah. Ni, kalau awak tengok kan ranking kelas yang kita bagi. 3 UPM sampai 3 UTEM. Maknanya kalau awak 3 UM, awak berada di folio lah, buat folio. Okey? Boleh faham tak? Jelas tak?
Okey, kalau awak tengok kat sini, tarikh ni. Okey, tarikh ni tak payah peduli sebab tarikh ni saya dah anjakkan sikit. Sebab kalau ikutkan dia 16 bulan 8. Tapi sebab kita lambat. Okey, bukan kita lambat, kita terawal. Dan lepas tu, saya anjakkan due date dia. Maknanya kita mula 1 hari bulan 8. 1 hari bulan 8 dan kita tamat pada 1 hari bulan 9. Maknanya awak last boleh hantar 31 hari bulan 8, 11.59 malam. Di mana? Di Google Classroom. Okey? So, kalau awak buat berkumpulan, okay, ketua saja hantar. Ketua saja hantar, mention ahli kumpulan tu siapa. Okey? Ataupun kalau tak nak saya terlepas pandang, awak hantar je benda yang sama sebab ketua hantar. So, awak pun hantar. Contohlah, ada 3 orang kan. Okay, ketua hantar. Lepas tu yang 2 orang ni tak hantar. Kalau kan tak hantar, cikgu kata cikgu tak buat kerja. Kata kami tak buat kerja sekolah pula. Hantar juga benda yang sama. Okay, boleh faham tak? Boleh tak? Faham, cikgu. Okay, faham So, ingat untuk 3 UM sampai, saya cakap 3 USM 3 USM, apa yang awak buat? Awak buat persembahan multimedia. Persembahan multimedia ni maknanya awak buat PowerPoint. Okay, awak buat PowerPoint. PowerPoint berkisahkan apa? Ni kepentingan mengurangkan jejak karbon, kriteria reka bentuk bangunan hijau, kepentingan kecekapan tenaga, perbandingan peralatan mempunyai star rating. Okey, saya tak tetapkan berapa slide yang nak perlu ada, terpulang kepada awak, tapi asalkan semua maklumat yang saya tanya ni mesti ada. Okey, dan ada perincian markah dia. Ni kalau kat sini tengok ada perincian markah kan. Okey, berapa markah? Muka depan persembahan multimedia, tema, bidang pembelajaran, semua mesti ada. Tak ada markah. Okey, berapa kepentingan kena ada? 4 kepentingan. Berapa kriteria kena ada? Ada 4. Berapa kepentingan? Ada 2. Baca kat sini. Saya dah bagi detail kat sini Okey, sama juga untuk folio. Folio pun benda yang sama. Folio pun sama. Apa yang membezakan dia adalah awak buat folio. Untuk 3 UM buat folio. Dengan 3 UTSM buat folio. Tapi untuk 3 USM buat PowerPoint. Okey? Boleh faham? Okey, so ingat sebulan daripada tarikh hari ni lah. Mana senang cakap sepatutnya minggu lepas. Tapi tak apalah. Senang cakap habis bulan ni baru hantar. Sebulan lah senang cakap. Okay, so PBD fasa 2 ni wajib sebab PBD fasa 2 ni kita kena key in bulan September ataupun awal bulan Oktober. Rasanya macam tengah bulan September tu selalu cikgu dah minta dah. Okay, boleh Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. So, hari ni kita boleh sambung topik hari ni. Okay, disebabkan sekarang ni awak kena menghantar kerja rumah. So, saya nak kurangkan kerja yang saya hantar dekat dalam Google Classroom semua. Kurangkan tu bermaksud tak ada kerja rumah tapi kena buat kerja sekarang. Faham tak? Sebelum ni awak hanya dengar saya membebel, saya bercakap je kan. Awak tak ada buat apa-apa kan. Awak dengar je, awak jadi bosan kan. Okey, sekarang ni saya nak awak yang buat. Okey, ingat sekarang ni awak yang buat. Saya buat macam mana anak saya cikgu sekolah rendah buat. Cikgu sekolah rendah buat, dia buat sekali dengan pelajar tu. So, pelajar tu tak ada kerja rumah. So, saya buat macam itulah juga sebab nak gunakan pendekatan sama dengan sekolah rendah. So, sekolah menengah tak boleh tiru sekolah rendah. Sekolah rendah lah. Okey, so hari ni kita akan repeat semula tajuk pada hari Rabu minggu lepas iaitu kerja, tenaga dan kuasa. So, kita dah masuk bab 7, tenaga dan kuasa. So, bab 7 ni sama macam bab 6. Bab 6 kiraan, bab 7 pun ada kiraan. Okey, so 7.1 belajar tentang kerja, tenaga, kuasa. Okey, so yang pertama, kerja. Okey, sebenarnya nota ni saya dah bagi dah minggu lepas tapi saya repeat balik. Okey, apa tu kerja? Kerja adalah pemindahan tenaga. Okey? Kerja yang dilakukan tu dia bertindak melalui daya. Maksudnya kalau ada daya, adalah kerja.
Kalau tak ada daya, tak adalah kerja. Okey? Dan, boleh tengok kat buku teks. Buku teks muka surat berapa? Tengok buku teks. Tengok buku teks sekali. Buku teks muka surat 210. Definisi kerja. W adalah, W apa? Hasil darab daya. Ni saya dapat daripada buku teks. Hasil darab daya, iaitu F, dan sesaran. Dan sesaran S. Dalam arah daya. Dalam arah daya. Itu adalah maksud kerja. Contoh macam ni, macam gambar ni. Tengok gambar ni. Daya dia ke kanan. Daya ke kanan ni. Nampak tak? Daya ke kanan. Lepas tu, bila kita buat kerja ataupun bila kita gerakkan objek tu, dia pun ke kanan lagi. So, maksudnya dia ada kerja. Boleh faham? So, apa maksud kerja? Ataupun apa formula kerja? Formula kerja melalui buku teks. Awak dapat W sama dengan Fs. W stand for work, F stand for force, S stand for distance ataupun displacement. So ini formula pertama yang awak belajar dalam bab ni. Boleh faham? So kerja ni maknanya proses pemindahan tenaga. Maknanya awak dah makan, awak dapat tenaga. So bila dapat tenaga tu terus tidur. Terus tidur boleh tak? Tak boleh sebab awak tak buat kerja. Bila tak buat kerja, tenaga yang awak makan banyak-banyak tu akan diternak dalam badan. Jadi badan besar seperti tong drum nanti. Tu dah saya nak cakap. So dah makan kat rumah sebab kan sekarang ni PDPR. Makan kat rumah, dah makan, buat kerja. Buat kerja sekolah sampai pukul 3. Nak macam mana? Sekolah kan sampai pukul 3. So awak kenalah bersedia duduk depan meja, buat kerja depan meja sampai pukul 3. Pukul 3 baru boleh kerja lain. Kalau tolong mak ayah, sampai pukul 1 ataupun sampai, ada masa lah kan sepatutnya mak ayah tu nak minta tolong patutnya kena ada masa. Sebab sekarang ni kalau awak sekolah, awak kena pergi sekolah. Tapi beza sekarang ni tak boleh sekolah. So bila tak boleh sekolah, boleh tolong mak ayah. Lepas tu dah habis tolong mak ayah, buat kerja. Sebab masa takkan berundur semula. Awak tak boleh repeat balik bulan Januari hari tu. Awak tak boleh repeat balik bulan 5 masa mula-mula PDPR. Aku tak join lah. Aku nak buat balik lah bulan 5 tu. Aku nak repeat balik kelas semua tu lah semua. Masa tak boleh repeat balik. So awak kena ingat benda ni. So dah ada kerja, ada tenaga, dah makan banyak kat rumah tu, buat kerja. So ini formula dia. Seterusnya. Apa unit kerja? Apa tu unit kerja? Apa unit kerja? Berapa unit kerja? So unit kerja kita simbolkan dengan huruf Joule. Huruf Joule. Ni Joule. Sebelum dah belajar tentang pengiraan kos tenaga elektrik, jumpa huruf Joule. So lagi sekali jumpa huruf Joule. Ada kawan awak tanya saya soalan. Tak ada. So sekarang ni apa maksud 1 Joule? 1 Joule kerja. Apa maksud 1 Joule kerja? 1 Joule kerja dilakukan apabila daya sebanyak 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter. Maknanya kalau buat kerja, kalau awak ada daya,
Kan awak makan. Awak makan tu nanti awak akan dapat tenaga. Tenaga, bila ada tenaga, awak ada daya. Aku tak ada daya lah, aku tak larat lah. Contoh bulan puasa, awak cakap, aku tak larat lah nak buat kerja. Aku tak larat lah. Tak larat. Tak larat tu makna tak ada daya. Okay? Kalau ada daya 1 Newton, awak gerakkan daya tu sebanyak 1 meter, maknanya awak dah buat kerja 1 joule. Okay? Okay. So yang dua ni saya tak nak terangkan sebab yang dua ni sebenarnya dia banyak kepada fizik ni. Yang dua bawah ni kan saya tak nak terangkan. Ini banyak kepada fizik. Saya hanya sampai yang pertama ni je. Ni je saya terangkan. Yang dua bawah ni saya tak terangkan sebab ni berkait dengan fizik. Okay. So itu tentang kerja. Okay, ni contoh lah. Contoh apa aktiviti yang awak buat kerja. Panjat pokok. Betul tak panjat pokok buat kerja? Ni, panjat pokok. Betul tak buat kerja? Awak panjat. Bila sebut panjat, betul tak daripada bawah naik ke atas? Ada tak? Ada tak sesaran? Ada kan? Ada sesaran. Maknanya kita berubah daripada duduk ke kedudukan bawah pergi naik atas. So ada sesaran. Okey, yang kedua ni angkat kotak. Angkat kotak dari lantai. Dari lantai, maknanya kita angkat. Kotak tu asalnya dekat lantai. Kita angkat. Maknanya kedudukan sekarang kotak ni bukan kat lantai dah. Dia dah berubah. So bila dah berubah, adalah kerja. Okay? Naik tangga. Naik tangga. Naik tangga kan? Awak naik tangga. Okay, naik tangga. Dari first floor ni, naik ke tangga yang ke-5. Okay. So maknanya sesaran berubah kan? Ni asalnya ada sesaran kan? Ada jarak kan? So ada jarak bermaksud ada kerja. Okay. Kemudian mendayung bot. Nanti saya skip dulu memampat spring. Mendayung bot. So dayung bot tu, okay, bot tu bila awak dayung, bot tu akan bergerak. So bergerak akan menyebabkan ada sesaran. So bila ada sesaran, adalah kerja. Dia syarat dia bila ada sesaran bermaksud ada kerja. Kalau tak ada sesaran bermaksud tak ada kerja. Okay? Dan yang terakhir, memampat spring. Saya tak ada spring lah. Sebab ni bukan lab. Ni kat ni. Alamak. Ni contoh lah spring yang kat saya punya pensel ni kan. Kalau kita press, okay, kalau kita press, so sesaran dia akan berkurang. Maknanya jarak dia makin berkurang. Asalnya spring tu panjang dia 10 cm. Bila kita mampatkan dia tak jadi 10 cm dah. Dia dah jadi 5 cm. So 5 cm tu bermaksud kita buat kerja lah. Okay? Boleh faham? So ini adalah contoh-contoh buat kerja. Okay. Contoh yang tidak melakukan kerja. Kalau awak kata, cikgu saya buat kerja, cikgu saya buat kerja. Ini contoh tak ada buat kerja. Jangan kata ada kerja. Tak ada kerja. Yang pertama, duduk di atas bangku. Okay, awak duduk je. Bangku tu tak bergerak pun. Bangku tu statik je. So, statik tak ada kerja. Okay, yang kedua. Menolak dengan kuat pada kotak yang tidak bergerak. Awak tolak kotak tu tapi tak bergerak. Okey, tak faham. Awak tolak dinding bangunan ni, dinding rumah awak tolak. Aku nak buat kerja ni, aku nak tolak dinding rumah ni. Awak tolak dinding rumah tu tak bergerak-gerak agak. So maksudnya tak ada kerja. Okey, tak ada kerja. Okey, berdiri dengan beban di sebelah bahu. Awak berdiri je. Awak tak bergerak. So syarat dia mesti bergerak dan ada sesaran. Menonton sukan Olimpik di televisyen. Sama tak? Tak bergerak. Awak tengok TV je. Menekan dengan kuat ke atas dinding. Ni sama macam saya kata tadi lah. So ni tak ada kerja. So kalau awak baring aja main telefon, itu tak ada kerja lah namanya. Sebab tu mak selalu cakap, kau ni tak ada kerja ke nak buat? Tapi selalu awak akan cakap, mak ada kerja lah ni mak, ni kerja ni tengah buat kerja ni. Sebenarnya tak, sebab awak hanya
Tak ada pergerakan, awak hanya baring aja. Tak ada sesaran pun. Okay? So, itu adalah contoh tak ada kerja. Okay, sekarang ni kita tengok soalan. Okay, soalan ni sebenarnya tak boleh ni. Ni soalan ni. Okay, kita tengok soalan ni. Okay, kita tengok soalan ni Okay, apa formula kerja tadi? Okay, apa formula kerja tadi? Cepat. Apa formula kerja tadi? Okay, apa formula kerja? Tolong feedback saya. Apa formula kerja? Awak dengar kan suara saya? Apa formula kerja? Okey, apa formula kerja? Cepat. Dekat buku teks, muka surat 210. Apa formula kerja? Tolong respon. Tolong respon. Okey, formula kerja adalah W sama dengan F darab S. F tu apa? F tu adalah daya. S tu apa? Adalah jarak. Okey, sekarang ni apa yang saya nak awak buat? Okey, sila keluarkan buku latihan. Okey, keluarkan buku latihan. Okey, keluarkan buku latihan. Salin soalan rajah di bawah menunjukkan seorang lelaki menolak sebuah almari di atas lantai yang licin. Tu salin soalan ni sekarang. Boleh? Sekarang. Cepat sekarang. Saya nak awak buat sekarang. Okey, saya bagi masa 2 minit. Lamanya 2 minit bolehlah. 2 minit untuk menyalin soalan. Okey, saya bagi masa 2 minit. Okey, kejap saya letak timer. Kalau tak nanti awak tak akan tahu benda tu. Awak tak tahu. Ingat cikgu ni sesaja je bagi masa. Okey, saya letak timer. Okey, 2 minit. Okey, 2 Okey, 2 minit dari sekarang. Sila salin soalan. 2 minit Okey, 2 minit. Ni dekat skrin saya dah letak jam ni. 2 minit saya bagi masa awak untuk nak salin soalan. Dah 17 saat, 20 saat. Ni saya sediakan jam kat sini. Supaya awak alert. 28 minit, 28 saat, 30 saat. Cepat, 2 minit saya bagi masa untuk awak salin soalan ni. Gambar tu buat je gambar asalkan adalah nampak bentuk orang, tolak semua almari. Tak payah buat cantik-cantik sangat. Okey, cepat. Okey, 2 minit untuk salin soalan. Dah siap 2 minit soalan, cuba selesaikan soalan tu berdasarkan formula ni. Okey, berdasarkan formula ni. Ya Allah. Sekejap.
Berdasarkan formula ni. Okey, berdasarkan formula ni. Okey, dah siap salin soalan? Sila jawab. Soalan tanya, berapakah kerja yang dilakukan oleh lelaki itu? Kerja, formula dia W. Work. Daya, darab, sesaran. Daya ada, sesaran pun ada. Okey, cepat. 2 minit untuk salin soalan dan 1 minit untuk jawab. So, 3 minit saya bagi peluang untuk nak siapkan soalan ni. Cepat. Saya tak nak bagi awak ada kerja rumah. Kalau boleh nak settle kerja rumah pun latihan dekat buku teks ni je. Yang lain tak nak. Okey, dah 2 minit. Dekat skrin dah 2 minit dah. So, sila jawab cepat. Boleh tak? Okey, boleh tak? Awak hanya masukkan saja nilai. Okey. Untuk sesiapa yang dah siap. Okey, yang dah siap. Yang dah siap, apa yang perlu awak buat? Okey. Okey, dah cukup 3 minit. Okey, tit. Dah habis masa. Okey, apa yang perlu awak buat? Sila scan QR code ni. Scan QR code ni guna handphone. Okey, scan QR code guna handphone. Siapa kalau pakai laptop memang tak boleh, kecuali awak boleh ambil gambar bahan kerja awak tu. Okey? Yang guna, maknanya kalau contoh awak guna laptop tapi handphone pun ada, tak ada masalah. Boleh je. Maknanya handphone tu tak digunakan kan? Boleh scan QR code ni. Scan QR code, masukkan nama awak. Okey, kalau Zulfika, letak nama Zulfika. Kalau Farhan Amira, letak nama Farhan Amira. Kalau nama Samsul, letak nama Samsul. Letak nama tu. Okey, letak nama. Sebab nanti dia akan minta. Okey, saya share lah dulu. Saya share, takut awak tak faham apa benda yang saya cakap ni. Okey, kejap ya. Okey, kejap. Contoh Contoh, bila... Okey. Alamak, kejap lambat pula. Okey, macam mana cara nak guna benda tu? Okey, kejap ya. Dia lambat lah. Okey, tak apa. Saya terus key in yang tadi tu. Yang address bar tadi tu. Okey. Apa tadi Saya pun tak ingat. Alamak. Kejap Dia tak bagi buka. Okey. myviewboard.com. Okey. Okey. Dia sama macam ni. Okey. Sepatutnya awak akan terus pergi ke whiteboard je. Dia lambat sikit. Dia lambat sikit. Sepatutnya dia cepat je. Tak ada masalah pun. Okey, dia. Sekejap ya. Sorry, dia tak boleh buka sebab saya buka. Okey, sekejap. Saya buka pakai benda lain Sekejap Saya kena stop sharing ni. Saya buka kepada benda lain nak. Sekejap ya. Sebelum tu saya nak tanya, ada tak cikgu lain pernah pakai whiteboard tu? Ada tak? Tak. Tak ada. Okey, sekejap. Saya nak ajar dulu. Okey, lepas ni awak save je whiteboard tu. Kita takkan guna whiteboard lain dah. Awak pakai board saya tu je. Untuk subjek sains lah. Untuk orang lain lah. Okay. So, dia akan keluar macam ni. Lin Eins Whiteboard Portal. Okay, awak key in nama awak. Letak nama awak. Okay, Syarif. Letak nama Syarif. Okay.
So dia akan keluar confirm. Yes, confirm. Okey, lepas tu dia akan keluar macam ni. Okey, keluar macam ni. Ini adalah paparan yang awak akan jumpa setiap kali saya kata suruh hantar latihan on the spot. Kita tak akan kemudian baru nak hantar, tak ada. Terus hari ni ya terus. So siapa buat aktiviti dia akan dapat markah PPD, dia akan dapat markah kehadiran untuk kerja sekolah lah. Sebab dia buat. Okey, so kat sini ada 3. Okey, yang penting awak kena tahu, yang penting awak guna adalah pop quiz, poll quiz dengan upload ni. Okey, contoh. Okey, awak dah buat kerja. Kan tadi saya kata suruh salin soalan. Okey, suruh salin soalan, lepas tu suruh buat kiraan. Betul tak? Saya suruh kira tadi, betul? Awak dah kira sepatutnya. Okey, awak dah kira kat mana? Kira kat buku latihan. Okey, awak ambil buku latihan awak tu. Awak ambil gambar guna handphone. Okey, awak ambil gambar guna handphone. Okey. Sebelum ambil gambar guna handphone tu, tekan perkataan upload ni dulu. Ni sebab saya guna PC. Kalau bukan guna PC, dia akan buat pilihan sama ada nak kata take photo. Kalau pakai handphone, buat pilihan take photo. Okay, take photo. Lepas tu awak tekan gambar kapal terbang ni. Okay, tekan gambar kapal terbang ni. Nampak tak gambar kapal terbang? Gambar kapal terbang ni awak tekan sekali je. Okay, awak tekan sekali, nanti awak akan hantar dokumen ataupun hantar kerja rumah yang, bukan kerja rumah, kerja yang awak tengah buat sekarang ni, hantar terus kat saya. Faham tak? Faham tak? Faham ke tak ya? Okey, faham okey, sekarang ni cuba hantar kerja yang awak buat tu sekarang. Hantar sekarang. Okey, tekan sekejap saya buka balik yang tadi apa nama whiteboard saya. Okey ni whiteboard saya tu. Boleh scan QR code pun boleh, nak type pun boleh. Kalau dekat laptop memang tak ada pilihan lain, memang awak tak boleh nak ambil gambar. Sebab laptop memang tak boleh ambil gambar kan. Yang boleh ambil gambar handphone. So siapa yang gunakan laptop, handphone free, bolehlah ambil handphone tu, scan QR code ni, hantar je. Dia tujuan untuk penghantaran kerja je. Okey. Okey. Oh, dengar tak bunyi tu? Bermaksud saya dah terima. Saya terima. Okey, kita tengok siapa yang hantar tu. Okey, Nabiha dah hantar. Alia Syakila dah hantar. Okey, saya boleh terus tunjuk dekat awak. Kenapa saya kata saya suka benda ni? Okey, sebab benda ni saya boleh terus tahu kerja awak. Okey, ni ini adalah ni. Okey, jap saya terus tarik, awak boleh tengok ni. Ni ada 2 orang ni dah buat. Okey, kejap. Okey, ni kawan awak dah buat dah ni. Sekejap saya gerakkan ke tempat lain supaya awak tak nampak soalan tu. Soalan tu saya dah stop Okey, ni adalah kerja kawan awak tadi. Okey, cepat yang lain hantar, sila hantar. Bukannya yang 2 orang je hantar, yang lain cepat hantar. Ni nak kena rotate ni, saya pun tak pasti ada tak arah rotate. Oh, ni ada. Okey. Okey, ni. Cepat, yang lain cepat. Kejap. Ni kawan awak punya. Okey, yang lain cepat. Baru 2 orang. Okey, cepat. Okey, kita tengok ni. Ni sorry dia cuma kelemahan dia lah. Okey, kelemahan dia kita tak tahu siapa empunya nama ni. Maknanya saya kena tekan dekat throw. Tu nama dia throw Dekat throw tu saya kena tengok siapa punya nama, baru saya tahu siapa empunya dia. Okey, kita tengok. So, kita tengok soalan ni. Okey, kawan awak lukis. Okey, dia pakai formula ni. Betul, ni formula. Okey, so 20 kali 5 meter. Ya, betul.
Okay, so jawapan dia betul. 100 joule. Okay, good. Okay, 3 bintang dapat. Okay. So, sama macam kawan yang kedua ni. Okay. So, dia pakai 20 Newton kali 5 meter. So, 100 joule. Okay, ingat tulis unit. Tak apa, kalau contoh seandainya tak tulis unit, kita terima juga. Okay, good. Okay, so lepas ni, gambar hasil kerja awak ni saya akan record. Okay, saya akan record sebagai bahan PPT lah. Maknanya awak buat kerja saya. Okay, kita sekarang ni bukan bersemuka. Kalau bersemuka tu senang. Saya boleh ambil buku awak. Okay, saya tahu awak buat kerja. Saya boleh bagi markah. Sekarang ni kita bukan bersemuka. Macam mana saya nak bagi markah penilaian PPT kat awak? So, ini je lah cara dia. Okay? So, ini kita panggil throw. Ni kawan yang lain pun dah hantar. Okay, tadi Nabihah. So, Nabihah. Okay, Nabihah. Yang pertama tadi Nabihah. Yang kedua Alia Syakila. Okay, Siti Maisara. Putri Nur Syafiqah. Cepat. Yang lain pun sama. Okay. So, kita tengok pula Putri Nur Syafiqah ni. Siti Maisara punya. Yang lain apa jadi? Yang lain apa jadi? Yang lain senyap sunyi je. Tak ada cakap-cakap pun. Sekejap. Saya nak tulis nama. Siapa tadi ni Ini tadi Alia kan? Betul tak Alia? Ini Nabihah kan? Betul tak? Betul ke tak? Jangan risau. Saya punya tanda tu dia lekat dekat awak punya kertas tu. Dia takkan hilang lah. Okey. Betul kan? Okey. Nanti awak kena bagus kan? Sebelum awak hantar tu awak tulis dulu nama awak. Supaya saya tahulah siapa empunya dia. Sebab dia tak tahu. Dia kalau satu macam ni dia tak tahu. Saya kena tengok dekat file baru saya tahu siapa empunya dia. Sekarang ni saya tak tahu. Saya cuma boleh buka macam ni. Tapi nak tahu lepas ni. Okey, tak apa. Hari ni hari pertama kan. Guna benda ni kan. Okey, lepas ni sebelum awak hantar. Okey, lepas ni Lepas ni sebelum awak hantar. Letak nama dulu kat sini. Contoh Alia. Contoh Alia. Saya tahulah ni Alia punya. Okey, Alia nak suruh nanti kita tanda lah. Okey, betul. Okey, good. Okey, star. Okey. So, yang lain yang tak buat lagi tak apa. Awak tiru sahaja kawan awak. Inilah cara kerja dia. 20 Newton darab 5 meter. Okey. So, ingat lepas ni terus tanda terus. Bermaksud saya dah kata betul lah jawapan awak. Okey, tak apa. Hari ni hari permulaan menggunakan benda ni. Sebelum ni pernah guna tak dengan cikgu lain? Pernah guna tak? Pernah guna tak? Tak. Okey, tak. So, tak apa. Okey? So, yang lain, okey, kalau tak buat lagi tak apa. Sila salin jawapan macam kawan awak ni. Okey, salin. Ni bukan Alia ni. Ni saya salah ni. Sorry Alia, rasa Alia atas tadi. Ni bukan Alia ni. Ni siapa punya Ni yang sebelah kiri saya ni. Ni. Yang sebelah kanan ni macam lelaki ni. Allah. Macam lelaki punya tulisan tu. Macam lelaki punya tulisan. Ni. Okey? Boleh tak? Okey, yang lain tolong salin Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, boleh. Terima kasih Syarif. Okey, saya sebenarnya saya nak puji Syarif ni. Sebab, tahu tak kenapa saya cakap saya nak puji Syarif ni? Syarif ni,
pelajar 3 UTHM. Tapi dia selalu feedback, selalu join kelas online. Rasanya tak setakat ni kelas belakang tak tahulah ada lagi ke yang boleh compete dia ni. Rasanya dia jarang miss rasanya. Atau tak pernah miss pun, saya tak pasti. So, saya rasa saya tanya Cikgu Afrah pun cakap benda yang sama juga. Yang lain ni apalah jadi, tolonglah feedback. Kan ada mikrofon. Bukannya suruh bercakap. Tak suruh bercakap lama pun, suruh feedback. Okey, boleh tak? Okey, jawab boleh. Macam tu. Cikgu tu sukalah dengar. Saya boleh je, saya tak payah aktifkan mikrofon saya. Saya tak payah aktifkan gambar saya. Awak tak tahu saya pakai baju apa. Tak saya pakai baju tidur je ke. Tapi tengok, saya pakai macam, beza saya tak pakai baju kurung lah. Saya pakai macam nak pergi keluar. So memang nak jumpa student kan. So tolong feedback. Kalau saya tanya tu feedback lah. Saya penat lah nak marah. Saya rasa macam tak guna saya marah. Marah pun sama juga, awak buat benda yang sama. Sepatutnya awak dah minta maaf, awak takkan ulang balik benda yang sama. Patutnya awak kena feedback saya. Kalau kita minta maaf lah, kita patutnya takkan ulang balik. Okay. So itulah cara penggunaan throw tu. Ni nama dia throw Okay. So settle So siapa yang belum buat, boleh salin jawapan kawan awak ni. Okay, boleh? Saya rasa gambar paling clear ni, jawapan paling clear, jawapan kawan awak si Nabihah ni. Rasa betul tak Nabihah, awak punya ni Nabihah? Rasanya dia punya paling clear. Yang lain tu ambil gambar, dia kena training ambil gambar pula. Okay. So saya bagi masa 1 minit untuk menyalin jawapan kawan awak ni. Sila salin sekarang. 1 minit. Semua saya nak guna jam lah semua. Sebab kalau tak digunakan, nanti awak buat tak peduli. Saya kata dah 1 minit, suruh feedback, tak feedback. Okay, 1 minit dari sekarang. Sila salin. 1 minit dari sekarang. Cepat, kita nak masuk yang seterusnya. Tenaga. Okay, cepat salin. Mana-mana lah, semua sama je jawapan dia. Cuma takut awak tak nampak dengan jelas je. Okay, 35 saat. Okay, 48 saat. 50 saat. 52 saat. Okay, 1 minit. Okay, dah stop. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okay, kita pergi seterusnya. Tenaga. Okay, kita pergi tenaga. So, tenaga ni, dia sama macam kerja tu. Bermaksud, awak berupaya buat kerja, awak adalah tenaga. Okay. Kalau tadi kerja tadi, unit dia joule. Okay. Joule bermaksud, unit SI bagi tenaga pun joule. Kenapa? Sebab sama. Bila awak boleh buat kerja, bermaksud awak ada tenaga. Bila awak ada tenaga, awak boleh buat kerja. Sebab tu sebelum buat kerja, apa-apa kerja nak buat, awak kena makan dulu. Kenapa kena makan? Sebab makanan tu adalah sumber tenaga. Kalau awak ada tenaga, bolehlah buat kerja. Okey? Okey, dan yang terakhir, kuasa. Okey, kuasa. Okey, kuasa ni apa? Okey, tengok kat buku teks, muka surat 212. Kuasa ialah, okey, ni saya tengah tengok buku teks ni. Kat bawah meja tu saya tengok buku teks. Okey, buku teks. Kuasa ialah kadar melakukan kerja. Kadar melakukan kerja. Okey. So, apa rumus kuasa? Apa formula kuasa? So, kita simbolkan kuasa dengan huruf P.
P sama dengan W per T. W tu adalah work, T adalah time. Ini adalah formula Okay, formula. Formula yang kedua awak belajar dalam bab ni. Formula pertama tadi adalah W sama dengan F darab S. Okay, unit bagi kuasa adalah watt. Okay, kita dah belajar. Awak dah pernah dengar saya sebut perkataan watt. Tajuk bab 6. Penggunaan tenaga elektrik. Macam mana nak kira kos tenaga elektrik? Kita dah belajar watt. Okay. So, apa maksud 1 watt? 1 watt tu bermaksud kuasa sebanyak 1 watt telah digunakan apabila 1 joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat. Maknanya dalam masa 1 saat awak boleh buat 1 joule kerja. Maknanya awak ada 1 watt kuasa. Ataupun kita boleh cakap kat sini 1 watt sama dengan 1 joule per saat. Sama dalam buku teks. Apa yang saya tengah bincangkan ni sama macam dalam buku teks. So itulah subtopik terakhir yang kita nak bincang hari ini. Sekejap saya nak tengok. Dah habis dah. Ada 2. Kita tengok soalan ni. Jap. Kita tengok soalan sama-sama lah. Yang ni sama dengan saya. Kita tengok soalan ni. Soalan ni. Seorang pelajar berjisim 60 kg lari menaiki tangga setinggi 5 meter dalam masa 8 saat. Hitungkan kuasa yang dihasilkan oleh pelajar itu. Tak payah peduli penyelesaian kat bawah ni. Awak abaikan penyelesaian ni sebab tu saya tutup kat situ. So macam mana nak selesaikan soalan ni? Tadi apa formula kerja? Apa formula kuasa? Soalan tanya kuasa. Apa formula kuasa tadi? Formula kuasa? P sama dengan W per T. Ini formula Bukan saya buat. Ini memang formula, memang kena hafal. Awak kena hafal. Mana-mana pelajar, kelas depan ke kelas belakang ke, kalau tak hafal memang tak boleh jawab. Saya tak cakap kelas belakang tak boleh faham. Sebab apa? Sebab tak tahu kira. Tak. Awak bukan tak tahu kira. Awak tak hafal formula kadang. Lepas tu, dalam soalan ni, dia tak ada kerja. Ni W stand for work. Work tu kerja kan? Ada tak dalam soalan ni kerja? Tak ada. Apa yang ada? Jisim. M. Menaiki tangga setinggi 5 meter. 5 meter ni apa benda? 5 meter ni apa? Apa 5 meter? Jarak. Kan? Ni jarak kan? Dia naik tangga tu setinggi 5 meter. So jarak. Jarak adalah distance, displacement ataupun huruf D S. Masa adalah T. So sekarang ni, macam mana nak selesaikan soalan ni? So kita kena pakai formula kerja yang sebelum kita belajar. F darab S per T. F ni macam mana nak dapat? F unit dia mesti dalam Newton. Tadi kan kita kata daya mesti dalam Newton. F adalah daya. So daya tu mesti dalam Newton. Sekarang ni, daya dia adakah dalam Newton? Tak. Kenapa? Sebab dia masih lagi dalam 60 kg. Tapi dia mention kat sini, 1 kg sama dengan 10 Newton. 60 kg sama dengan berapa Newton? Sebab orang ni berat dia bukannya, jisim dia bukannya 1 kilo. Orang ni jisim dia 60 kilo.
So berapa daya orang ni? Cepat tolong saya. Berapa daya pelajar ni? Berapa daya dia? Okey, cepat. Kita tak banyak masa ni. Daya dia adalah 600 Newton. Sorry ya, awak lambat, so saya terpaksa bagi jawapan terus. Okey, so 600 darab S. S dia adalah 5. Bahagi masa. Masa dia adalah 8. So, gunakan kalkulator. Awak akan dapat jawapan 600 bahagi 5. 600 darab 5 bahagi dengan 8. So, dapat 375 watt. Okey? Okey. Siapa yang tak boleh faham? Okey, tengok dekat whiteboard belakang saya ni. Okey, whiteboard belakang saya. Okey, P sama dengan W per T. Okey, W ni adalah work. Work tu kerja. Kerja formula dia adalah F darab S. Ini kena hafal. Yang ini kena hafal. Yang ini kena. Okey? So, F darab S per T. Okay, lepas tu tadi, force ni, dia kena unit dalam Newton. Ni tadi kena unit dalam Newton. Okay, tapi dia bagi tahu 1 kilo sama dengan 10 Newton. Pelajar tu tadi bukan berjisim 1 kilo. Pelajar tadi tu berjisim 60 kilo. Sebab tu dia jadi 600 Newton. Okay? Boleh faham tak? Kenapa saya letak kat sini terus 600? Saya tak ambil 60. Sebab 60 ni unit dia dalam kg. Daya dia tak nak dalam kg. Daya wajib dalam Newton. So, darab 5 bahagi 8. Ni kalkulator macam biasa je. Okay? Boleh tak? Boleh tak kelas? Okey, boleh Okey, yang terakhir. Kita dah nak habis kelas kita ni. Okey, yang terakhir. Okey, sila selesaikan soalan ini. Sabar. Jangan selesaikan kat mana-mana. Sabar. Tunggu arahan saya. Okey. Sila selesaikan soalan ini. Okey, soalan ni. Dengan menggunakan poll. Okey. Tadi. Okey, jap ya. Saya share screen lain pula. Okey, jap. Takut tak faham benda yang saya cakap ni. Okey, tadi kan bila awak pergi ke saya punya whiteboard tadi. Okey, bila awak kira nama, kan ada 3 pilihan kan kat sini kan? Betul tak? Ada 3 pilihan kan? Okey, 3 pilihan ni awak ambil yang mana? Awak ambil yang kedua ni. Draw a pop quiz response. Okay, ambil yang kedua. Draw a pop quiz response. Yang ini orang pakai laptop pun tak ada masalah. Yang pakai laptop boleh, yang pakai handphone boleh, semua boleh. Cuma throw tu sahaja handphone yang boleh. Okay, pop quiz ni semua boleh ya. Yang pakai laptop pun boleh. Okay, apa benda? Okay, jap. Saya bagi okey. Tekan poll tu. Tekan pop quiz tu. Sorry, tekan pop quiz tu. Okey, tekan pop quiz tu. Okey, soalan saya dah bagi dekat atas ni. Ni soalan dia. Okey, ni soalan dia. Ni soalan. Seorang lelaki mengambil masa 10 saat untuk menolak sebuah kereta sorong yang diisi dengan batu berjisim 500 kg sehingga ke ketinggian 2 meter di atas tanah. Okey, hitungkan kuasanya. Okey, so dia tanya kuasa. Cari kuasa dia. Okey, dia tanya kuasa dia. Sekejap saya kecilkan lagi. Kalau tak nanti tak nampak nanti.
Okey, tu. Okey, sila tekan pop quiz. Okey, tekan pop quiz. Nanti whiteboard awak, jawapan awak akan tertera dekat skrin yang sekarang saya tengah share ni. Okey tak? Okey? Saya ulang lagi sekali. Okey, saya ulang lagi sekali. Tekan pop quiz. Okey, tekan pop quiz ni. Okey, dia akan pergi ke satu whiteboard khas. So, whiteboard khas ni awak conteng. Conteng apa jawapan dia. Lepas tu, dah habis conteng tu, tekan gambar kapal terbang ni. Kapal terbang ni makna send. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh tak boleh? Okey, boleh Okey, cepat. Seorang pun tak ada lagi whiteboard dia. Cepat. Bila awak send, saya akan terima kat sini. Okey, ingat soalan ni dia bagi apa tu 10 saat. 10 saat ni adalah T. Saya tolong sikit lah. Berjisim 100 kilo. 100 kilo ni adalah M. Ingat tadi 1 kilo 10 Newton. Kalau 100 kilo berapa Newton? Okey, sesaran dia. Jarak dia adalah 2 meter. Ni adalah S. Kira. Hitung kuasa P. Kuasa sebagai P. Okey, kira cepat. Okey, cepat. Dah tak cukup masa ni. Dah 12.23 dah ni. Okey, macam mana? Formula dia adalah P sama dengan W per T. W F darab S per T. Substitute saja. Cepat. Masa tak banyak ni. Dah 12.23 dah ni. Okey. Cepat. Awak salin dekat buku ke? Awak salin kat buku ke? Tak payah salin kat buku. Yang ni tak payah salin kat buku. Yang ni terus jawab je dekat skrin. Saya tak tahu apa yang awak buat sekarang ni. Saya pun tak faham apa yang awak tengah buat. Sebab senyap, sunyi je. Saya pun tak tahu. Sebab yang menjawabnya masih orang yang sama je. Kan saya kata suruh substitute je. Sekarang ni saya dah bagi formula. Awak substitute sahaja. Force tu mesti dalam Newton. Tapi sekarang ni jisim dia 100 kilo. Bukan dalam Newton. Macam ni nak tukar kilo tu jadi Newton? Ni kan dia dah bagi dekat bawah ni. Ni kan dia dah bagi dah. Ni dia dah bagi statement kat sini. Substitute je lah kat sini. Okey, Pak Izzah yang lain saya tak tahulah apa jadi Pak Izzah. So, nanti saya akan terima jawapan macam Pak Izzah ni. Okey. Ni jawapan Pak Izzah. Okey, ni jawapan Pak Izzah So, kita tengok. Okey, kat sini dia betul. Okey, kat sini Pak Izzah salah sikit je Pak Izzah.
Tak buat perti kat sini. Kena buat perti Okey, so 1000 kali 2. Betul. Sebab dia 2 distance dia. Okey, lepas tu bahagi 10. Okey, 2000 bahagi 10 dapatlah 200 watt. Okey, good. Betul. Okey, Okey. So, inilah bahan yang saya sekejap. Saya nak tak apa. Ni ada nama. Ni ada nama Pak Izzah. Okay, so kalau yang ini ada nama Pak Izzah, tak ada masalah lah. Yang tadi tu tak ada nama Pak Izzah. Yang tadi tu tak ada nama. So, bila tak ada nama, memang agak susah lah nak tahu siapa empunya dia. Saya nak save. Tak apalah, save je lah. Save je lah kat mana tu. Okay, saya save Okay. Okay, my viewport canvas. Okay, okay, so kita tengok Nabihah pula. Okay, Nabihah, betul. Ni pakai formula ni 1000. Okay, good. Okay. Okay. So ni Nabihah punya jawapan. Okay, saya save juga So setiap pelajar yang buat kerja saya akan save jawab. Okay, Farhan. Betul. Cuma unit nanti Okay, next time make sure tulis unit sekali. Okay, so yang lain tak apa, kita dah tak sempat sebab buat pengetahuan awak, kelas online ni awak kena feedback saya dalam cepat sikit lah. Sebab kalau tak, masa bazir macam tu je. Okay, so yang lain kita akan bincang masa kelas akan datang. So kita dah habis dah jawapan dia tadi Okay, so bermaksud dah habislah kelas untuk hari ini. Okay, dan satu lagi